kita bersama satu sesi wawancara untuk hari ini, Auda. Salah satu inisiatif program Pegawai Eksekutif Muda yang Eksekutif Program YEP mengenai dengan pemberigaan infokit bagi pengendalian haiwan terbiar, kucing dan anjing. Bersama dengan kita pada pagi ini, Wali. Ya, Alhamdulillah berada di sebelah kanan saya Yang Mulia Tuan Muhammad Nasrullah bin Murni, Pegawai Tugas-Tugas Khas tingkat 2. Assalamualaikum Tuan. Waalaikumsalam. Sihat pagi ini ya. Dan Alhamdulillah bersama beliau juga Yang Mulia Puan Nur Aslizan binti Ali, Pegawai Perancang Bandar dan Desa, dan juga Puan Aisyah Intan Akilah binti Abdullah, Pegawai Pentadbir. Assalamualaikum Puan. Waalaikumsalam. Sihat pagi ini ya. Sihat Alhamdulillah. Alhamdulillah. Baik, pertama sekali Rampai Pagi ingin mengucapkan selamat datang ya ke Rampai Pagi dan ribuan terima kasih yang Tuan ya di atas masa yang diluangkan pada pagi ini untuk bersama dengan kami berdua. Begitu juga penonton-penonton kita ini yang menyaksikan Rampai Pagi pada ketika ini pastinya tertanya-tanya nih, apa sebenarnya tajuk yang dibawakan pada pagi ini mengenai dengan pemberigaan infokit bagi pengendalian haiwan terbiar iaitu kucing dan juga anjing ini ya. Jadi tanpa membuang masa, saya persilakan Halil terlebih dahulu lah ya untuk bersama dengan tetamu kita. Ya, pastinya mengenai dengan haiwan terbiar ini salah satu isu juga yang terjadi di negara Brunei Darussalam. Jadi sebagai mukadimahnya, kita persilakan Puan Nur Aslizan. Bolehkah Puan terangkan sedikit mengenai dengan YEP Pos Haven serta infokit yang akan diberikan pada pagi ini? Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terlebih dahulu, saya ingin mengucapkan ribuan terima kasih kepada RTB producer iaitu Tuan Hasroy dan juga penyampai pada pagi ini iaitu Hani dan juga Wali kerana sudi menjemput pihak kami untuk menghadiri wawancara pada pagi ini. Dan saya juga ingin mengucapkan selamat pagi kepada para penonton yang ada di studio dan juga yang ada di rumah. Seperti yang diperkenalkan tadi, saya adalah Aslizan, merupakan salah seorang ahli kumpulan daripada Pos Haven, yang mana kumpulan Pos Haven ini terdiri daripada 5 orang pegawai dari berlainan kementerian, iaitu daripada Kementerian Pendidikan, Kementerian Hal Ehwal Dalam Negeri, Kementerian Pembangunan dan juga Jabatan Perdana Menteri. YEP atau Pos Haven ini adalah salah satu program khidmat bakti masyarakat dan juga merupakan salah satu inisiatif program daripada program eksekutif muda ataupun juga digelar sebagai Young Executive Program bagi kohort yang ketujuh. Alhamdulillah juga kumpulan kami telah sebulat suara untuk memilih dan bersetuju untuk mengetengahkan isu mengenai haiwan terbiar iaitu kucing dan anjing, memandangkan isu mengenai haiwan terbiar ini semakin membimbangkan. Maka dari sini tercetuslah idea untuk kami sekumpulan menghasilkan infokit yang bertujuan untuk meningkatkan kesedaran, memberikan maklumat dan juga untuk menjadikan garis panduan kepada orang ramai dengan perkara mengenainya. Infokit ini adalah bermula dari pendedahan daripada badan bukan kerajaan iaitu NGO yang telah menerangkan kami isu dan cabaran yang mereka hadapi serta daripada data-data yang telah kami gumpul melalui soal selidik yang telah kami analisa dan juga perjumpaan dan perbincangan bersama pihak-pihak yang berkaitan. Selain daripada itu juga, infokit ini juga ada menyentuh pelbagai aspek seperti aspek dari segi perspektif Islam bagi anjing liar dan juga tata cara untuk kita menghindari diri daripada serangan haiwan terbiar berkenaan, terutamanya anjing terbiar, dan juga tata cara sertu yang betul dan tepat dan juga etika yang betul bagi memberi makan kepada haiwan terbiar berkenaan iaitu kucing dan anjing. Baik, menarik sekali ya. Bagaimana dengan projek yang dikendalikan ini. Jadi ingin kita ketahui juga nih Puan Aslizan ya. Sebenarnya apakah objektif bagi penyediaan infokit ini tadi? Mungkin boleh dikongsikan ya bersama dengan kami berdua, begitu juga penonton-penonton kita ini di rumah.
Baiklah, dua objektif yang ingin kami capai adalah objektif pertama adalah untuk meningkatkan kesedaran kepada orang ramai dan juga untuk merapatkan jurang bagi menangani isu masalah haiwan terbiar iaitu kucing dan anjing ini dengan mengambil kira isu dan cabaran yang dihadapi oleh negara kita ni. Objektif kedua adalah sebagai garis panduan kepada orang ramai untuk bersama-sama berganding bahu dalam menangani isu haiwan terbiar di negara ini melalui tata cara yang betul. Sebagai contoh, tata cara mengenai memberi makan kepada haiwan terbiar, kucing dan anjing berkenaan dan juga tata cara untuk mengelakkan serangan daripada haiwan terbiar berkenaan. Dengan terhasilnya infokit ini, kami berharap setiap perkongsian dari segi garis panduan dan juga etika yang telah kami susun rapi dan kami telah ringkaskan agar ia dapat mendidik dan juga meningkatkan kesedaran orang ramai mengenai perkara-perkara tersebut. Ya, pastinya menangani isu haiwan terbiar ini sebenarnya adalah tanggungjawab petani bersama sebagai orang awam. Namun, siapakah sebenarnya sasarannya dari segi infokit berkenaan? Mungkin Tuan Muhammad Nasrullah boleh mengkongsikan untuk apa ataupun kepada siapakah infokit ini sebenarnya disasarkan? Baik. Infokit ini disasarkan kepada seluruh masyarakat Brunei yang mana bertujuan untuk memberi maklumat dan juga panduan kepada mereka dalam menangani isu haiwan terbiar ini, khususnya kucing dan anjing. Kerana isu ini melibatkan semua pihak dan tani seharusnya bergantung ataupun mengharapkan sepenuhnya kepada pihak kerajaan sahaja maupun pihak NGO. Dan sehubungan itu jauh mendapati bahawa salah satu cabaran yang dihadapi mereka dalam menangani isu haiwan terbiar ini ialah kekurangan tenaga kerja dan kekurangan sukarelawan. Jadi melalui infokit ini, insyaAllah diharapkan dengan mengambil pendekatan yang akan melibatkan seluruh masyarakat, jadinya semua akan dapat memainkan peranan dalam menangani isu haiwan terbiar ini, terutama sekali golongan belia muda, kerana mereka ini lebih cenderung ataupun lebih terdedah kepada penggunaan info maklumat ini, dan juga di masa akan datang golongan belia muda ini akan menjadi pemimpin negara. Oleh itu, melalui infokit ini kami berharap semua pihak akan dapat sama-sama memainkan peranan dan mengganding bahu dalam menangani isu haiwan terbiar ini. Ya, baik. Itu dia ya, mengenai dengan infokit ini tadi, yang pastinya golongan muda belia kita ni ya, yang mudah untuk mengakses media sosial dan juga sebagainya, pastinya akan mudah ya untuk mendapatkan infokit ini tadi secara tidak langsung juga memahami dan ianya akan dapat memberikan kesedaran lah khususnya ya di kalangan orang-orang kita ni. Baik, Tuan Nasrullah ya, apakah perkara-perkara sebenarnya yang ingin disampaikan menerusi infokit yang dinyatakan ini tadi kepada masyarakat kita ni di negara Brunei Darussalam? Baik, beberapa perkara yang ingin diketengahkan dalam infokit ini antara lainnya ialah seperti pertama menyentuh dari segi perspektif Islam seperti hadis-hadis Nabi khususnya mengenai anjing terbiaran ya, dan juga belas kasihan terhadap binatang secara amnya, kerana mereka ini seperti kita ini juga adalah makhluk Allah, dan tadi sebagai umat Islam memang dituntut bukan saja untuk berbuat baik sesama manusia tetapi juga untuk berlaku ihsan dengan binatang ini. Dan selain itu juga diselitkan tata cara sertu tadi membersihkan diri kita sekiranya tadi terkena najis anjingnya yang dikira najis mughalazah. Kemudian juga tata cara seperti memberi makan haiwan yang terbiar ini dengan betul dan selamat, seperti memberikan mereka makanan yang khusus yang dihaskan untuk mereka yang dapat memenuhi keperluan nutrisi mereka, dan kemudian memberikan mereka makanan di tempat yang jauh daripada orang ramai ini sebenarnya bagi mengelakkan ketidakselesaan orang ramai terutama sekali di kawasan-kawasan perniagaan seperti kedai-kedai dan restoran ataupun tempat-tempat yang kurang selamat seperti jalan raya dan kawasan trafik kerana ini boleh membahayakan diri kita ni maupun haiwan tersebut dan juga membahayakan pemandu jalan raya. Dan selain itu juga dalam infokit ini ada juga menyediakan tata cara bagi menghindari serangan haiwan terbiar ini khususnya serangan anjing
Jadi dalam info kit ini akan menyentuh sedikit sebanyak ataupun menggariskan beberapa langkah-langkah ataupun tindakan yang wajar diambil sekiranya kita ini berhadapan dengan anjing terbiar ini. Dan maklumat-maklumat ini sebenarnya adalah yang kami perolehi hasil daripada kami punya soal selidik dan juga temu bual bersama bersama pihak-pihak yang tertentu seperti pihak kerajaan, institusi pendidikan, pihak NGO, pakar-pakar haiwan. Dan kami juga ada mendengarkan beberapa kisah ataupun pengalaman daripada mangsa-mangsa yang terselamat daripada serangan anjing terbiar ini. Dan menyentuh sedikit juga mengenai soal selidikan yang kami kendalikan selama 2 minggu bermula 8 Mac 2023 sehingga 25 Mac 2023 yang lalu. Kami juga memperolehi sentimen masyarakat di negara Darussalam, iaitu apakah pendapat ataupun perasaan dan persepsi mereka jika disebutkan mengenai isu haiwan terbiar di negara ini. Jadi dari sana kami boleh melihat beberapa perkara yang perlu kami ambil kira dan untuk disertakan di dalam info kita ini. Jadi antara concern ataupun isu-isu yang berbangkit melalui kaji selidik dan juga wawancara interview yang diadakan bersama dengan pihak-pihak NGO, terhasillah info kit berkenaan. Mungkin kita ni akan dapat saksikan bersama antara paparan info kit berkenaan. Begitu menarik sekali bagi saya juga kerana terselit bukan saja informasi-informasi mengenai etika memberi makan, etika sertu dan sebagainya, tapi juga terdapat animasi-animasi yang dapat ketani saksikan bersama dan kandungan yang begitu banyak sebenarnya merangkumi pelbagai hal mengenai dengan pengendalian haiwan terbiar ini pastinya. Mungkin dapat kita saksikan paparannya tersebut menerusi dapat kita saksikan bersama dengan penonton-penonton kita ni bersama. Jadi di antara kandungan-kandungannya terdapat pelbagai jadi sentimen semasa masyarakat menerusi soal selidik yang telah pun diadakan. Peranan NGO juga anjing terbiar dari perspektif Islam, etika memberi makan bagaimana caranya dan antara kandungan-kandungannya pastinya di sini terdapat animasi berkenaan di sana. Itu dia animasi yang dilihatkan. Kata apa ni puan tadi namanya si Miau. Yes, animasi mungkin itulah yang dapat menarik perhatian orang ramai di samping juga meningkatkan ilmu. Dan di sana ada apa kata orang kita ni, perhatian, haiwan terbiar adalah isu negara. Mereka sering ditemui setiap hari dan di sana terdapat beberapa statistik berkenaan dengan pengendalian haiwan terbiar ini. Jadi di sana telah pun dapat kita saksikan. Jadi mungkin boleh menerangkan mengenainya. Jadi ini adalah mungkin kaji selidik yang telah pun dijalankan selama 2 minggu ini tadi ya. Jadi mungkin boleh berkongsi sedikit ni tuan mengenai dengan poster ini. Ya, melalui poster ini adalah seperti yang saya maklumkan tadi adalah melalui kaji selidik yang diadakan atas talian sebenarnya. Dan kaji selidik ini dikeluarkan melalui pelbagai saluran seperti media WhatsApp dan juga email-email kerajaan. Dan dari sana kami boleh memperolehi lebih 1,500 feedback daripada orang ramai. Dan dari sanalah kami boleh melihat beberapa perkara ataupun perkara-perkara yang perlu diambil perhatian untuk dimasukkan juga dalam kami punya info kit itu. Baik, siapa yang menyediakan info kit ini sebenarnya ni? Info kit itu sebenarnya adalah hasil kerja kami semualah daripada beberapa tim daripada YEP. Alhamdulillah ya. Baik, kita ke Puan Aisyah terlebih dahulu ni ya. Aisyah Intan Akilah. Apakah hasrat yang ingin dicapai ni Puan ya dalam menjayakan projek ini nanti? Hasratnya Tuan harapan kami lah sebenarnya supaya orang ramai akan lebih peka dengan isu-isu haiwan terbiar kucing dan anjing ini yang sekarang ini dihadapi negara Brunei Darussalam. Kami sebenarnya juga berharap melalui info kit yang kami sediakan dengan isi kandungannya seperti yang dijelaskan oleh rakan saya tadi Nasrullah, kami dapat membantu orang ramai agar ia dapat menjadi panduan kita ni semua dalam pengendalian haiwan terbiar ini. Dalam pada masa yang sama juga dengan menjayakan projek ini, kami akan dapat membantu negara kita ni dalam menangani isu haiwan terbiar ini. InsyaAllah usaha ini juga dijangka akan berterusan dan memberikan impak signifikan yang menyumbang kepada pembangunan negara. Dan seterusnya bagaimanakah caranya untuk orang ramai mendapatkan info kit berkenaan?
ikuti laman Instagram kami @paushaven.bn, HAVEN, dan juga Instagram Sejahtera Community. Di situlah orang ramai boleh mendapatkan info kit perkenaan melalui QR code ataupun menekan pautan link bagi memuat naik info kit Strays 101. Untuk makluman bersama jua, info kit tersebut diterbitkan dalam 2 bahasa. Satu versi bahasa Melayu dan satu lagi in English. Dan jika orang ramai ada pertanyaan lanjut, mereka bolehlah menghubungi kami sebenarnya melalui Instagram kami ataupun Sejahtera Community. InsyaAllah lah kami akan sedaya upaya membantu dan menjelaskan apa-apa persoalan Ya, seperti infografik ini ya. Kalau kita lihat di sana ada QR code ya yang disediakan. Satu untuk mendapatkan info kit berbahasa Inggeris dan satu lagi untuk mendapatkannya dalam versi bahasa Melayu. Tersedia dalam 2 bahasa ni ya. Jadi boleh sudah didapatkan sekarang. Ya, imbas saja tadi. Yes, boleh. Kod QR tersebut. Dan memang menarik. Saya sempat juga menelaah dengan animasi-animasi yang begitu menarik perhatian orang ramai, di samping juga antara informasi yang begitu menyeluruh mengenai dengan pengendalian haiwan terbiar. Seterusnya mengenai dengan sesi-sesi engagement bersama dengan stakeholder, mungkin boleh diterangkan. Okey, baiklah. Gambar pertama ini adalah merupakan perjumpaan bersama Ustaz Yusof daripada Kupu SB, yang mana kami telah diberikan sedikit penerangan mengenai perspektif Islam bagi haiwan terbiar berkenaan. Dan gambar sebelumnya itu, yang ini adalah merupakan perjumpaan bersama dengan wakil daripada badan bukan kerajaan, iaitu Sejahtera Community, yang mana kami telah diberi sedikit perkongsian mengenai haiwan terbiar di negara Brunei Darussalam. Dan juga yang terakhir sekali adalah gambar dari perjumpaan kami bersama Ustaz Raimi, iaitu daripada Jabatan Mufti Kerajaan Brunei Darussalam, untuk kami lebih memahami hukum hakam mengenai haiwan terbiar berkenaan. Jadi begitu dapat Ketani lihat bagaimana info kit itu sebenarnya terhasil. Jadi pelbagai sources, pelbagai yang telah pun dijumpai dan juga kaji selidik yang telah pun dikendalikan. Jadi jangan lupa follow Instagram paws.haven, paws.haven.bn dan juga Sejahtera Community untuk mengetahui bukan sahaja mengenai info kit berkenaan, tetapi juga mungkin antara perancangan-perancangan seterusnya dari Paws Haven. Ya, jadi syukur alhamdulillah sesi wawancara Ketani telah pun berakhir. Jadi kita ucapkan terima kasih kepada tetamu-tetamu Ketani pada pagi ini atas wawancara Ketani mengenai dan pemberigaan info kit bagi pengendalian haiwan terbiar kucing dan anjing untuk pengetahuan kita bersama juga. InsyaAllah ya, mudah-mudahan akan terus berjalan dengan lancar dan diterima baik ya oleh orang-orang Ketani dan timbul kesedaran di kalangan mereka bagaimana cara untuk pengendalian haiwan terbiar ini, khususnya anjing dan juga kucing ini tadi. Baik, sehingga kita jumpa lagi di lain kesempatan. Terima kasih atas perkongsiannya pada pagi ini. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Warahmatullahi wabarakatuh.